Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah di atas nikmat kehidupan yang masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Masih lagi Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada jasad dan hati kita untuk mentaati segala yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Ada sebahagian manusia yang tidak mendapat nikmat hidayah, maka mereka memilih untuk buat apa yang mereka nak. Mereka belum lagi mendapat hidayah untuk tinggalkan apa yang telah Allah Ta'ala larang. Dan pada malam ini, bagi mengisi masa yang ada sehinggalah isyak nanti, ingin kita bicarakan mengenai persoalan, adakah kita pasti bacaan Quran yang telah kita baca itu sebegitu mana yang telah Allah Ta'ala turunkan? Ataupun bahasa mudahnya, apakah bacaan kita bersanad? Iaitulah bacaan kita itu memang itulah yang Allah Ta'ala turunkan. Sebagai kefahaman awal, kita bagi contoh dulu supaya kita faham. Kadang-kadang kita dengar orang baca Quran, dia baca, kita tanya dia baca bacaan siapa? Dia akan jawab bacaan riwayat Hafs an Asim. Jawapannya betul. Tetapi bila mana dia sebut begitu, bermaksud di sana ada lebih kurang 52 kebarangkalian. Kerana bagi riwayat Hafs, qiraat Imam Asim, setakat yang Imam Ibnu Al-Jazari kumpulkan, ada 52 jalan bacaan yang disebut sebagai tariq ataupun jalur bacaan ataupun kepelbagaian bacaan bagi qiraat tu sahaja. Dan kita faham Allah Ta'ala turunkan Quran ala sab'ati ahrufin, sab'ati ahrufin, 7 huruf. Bermaksud bukan 7 qiraat, tetapi pelbagai cara baca. Kalau kita tengok perkembangan ilmu cara bacaan Quran, bermula abad yang kedua sampailah ke kemudian, pernah satu zaman tu seorang ulama' dia kumpulkan 50 qiraat. Bermaksud memang banyak sangat cara baca Quran. Untuk kita faham, Allah Ta'ala memang turunkan Quran dengan banyak cara baca siap-siap. Yang kita baca ni salah satu daripadanya. Kalau saya sebut macam ni, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama kan? Itu bacaan qiraat Imam Asim, juga qiraat Imam Al-Kisai. Tanpa kita sedari, kita baca 4 riwayat. Belum cerita tariq, belum cerita yang saya sebut yang ada banyak-banyak jalur tu. Baik, jadi maknanya kalau saya tukar sedikit, saya memilih untuk baca cara baca yang Nabi ajar lain sedikit. Sebagai contoh, kita baca riwayat Imam Khalaf daripada qiraat Imam Hamzah, imam yang berada di kedudukan yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selepas kita lah, selepas Imam Asim. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Ada beza sikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama. Ihdinas siratal mustaqim. Dia telah menukarkan, bukan tukar, dia telah baca dengan sad yang dibaca dengan cara memuncungkan mulut dengan bunyi zai. Naz. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi khalaf. Khalat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi sad. Daripada Imam Hamzah juga. Jadi
macam mana pula boleh ada begitu banyak bacaan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada yang baca alaihim, alaihimu, alaihum. 3 bentuk bacaan yang Allah turunkan. Bukan rekaan Nabi SAW, bukan rekaan Imam Qiraat, tetapi yang Allah turunkan. Maka mengapa ada begitu banyak bacaan? Kerana ketika di zaman Mekah ada 2 pandangan ulama. Yang pertama sebut memang Quran turun siap-siap dengan semua cara baca sejak awal zaman Mekah. Yang kedua, pandangan kedua kata zaman Madinah. Mekah tu masih lagi Islam belum. Kat Mekah ada masjid tak? Zaman Mekah ada tak masjid? Nabi pergi masjid tak kat Mekah? Cuba kita ingat balik. Dah 100 kali maulid kan ada cerita. Nabi SAW ada pergi masjid tak masa zaman Mekah? Ada solat jemaah tak zaman Mekah? Tak pasti. Tak ada, memang tak ada. Memang tak ada. Solat jemaah disyariatkan ketika era Madaniyah. Dah hijrah tu ada kerajaan, barulah adanya solat jemaah secara terbuka. Sebelum itu dia sembunyi dan tak ada, semua solat kat rumah. Jadi pengajaran Quran berlaku secara ekstensif pada zaman Madinah. Maka itu pandangan kedua. Disebut ketika disampaikan bacaan Quran kepada umat Islam yang ada pada zaman itu, maka menjadi kesukaran bagi orang-orang yang bukan Quraisy. Kerana Quran, lahjah Nabi SAW Quraisy, Nabi orang Quraisy. Dan yang kita baca Hafs an Asim yang kita dengar maghrib tadi itu ialah riwayat Hafs an Asim juga lahjah Quraisy, bahasa Arab standard. Jadi seperti mana orang Kelantan tak boleh sebut bahasa KL dengan tepat. Boleh, tapi kita dengar dia punya Kelantan dia. Hutang, dia cakap apa? Hutam lah kan. Dia takkan boleh lah, insya-Allah orang Kelantan takkan boleh nak berlakon. Dia mesti ada Kelantan dia. Macam itulah orang Quraisy. Menjadi kesukaran untuk dia baca Quran, untuk dia baca Quran dengan lahjah yang bukan lahjah dia. Maka Nabi SAW memohon kepada Allah melalui Jibril supaya Allah Ta'ala memperbanyakkan huruf. Huruf ni bukanlah huruf alif bata, tetapi cara sebutan istilah Quran. Maka Allah Ta'ala mengkabulkan permintaan Nabi SAW, lalu diturunkan wahyu-wahyu selepas itu bagi pandangan kedua dengan 7 huruf ataupun dengan pelbagai cara baca. Seperti yang saya bagi contoh tadi, kita baca dengan fathah untuk zawatil ya, untuk kes-kes ejaan alif guna huruf ya, macam wadduha kan, wadduha, qala, wadduha. Orang Quraisy boleh sebut wadduha, tapi orang belah atas sikit di Madinah, setengah kabilah, dia tak boleh fathah. Dia biasa sebut taklil. Taklil ni antara fathah dengan imalah. Kalau baris atas wadduha, baris bawah wadduhi, imalah tengah-tengah wadduhi. Kalau taklil antara tu dengan atas wadduha. Orang yang kenal je kenal macam mana taklil, dan dia perlu talaki. Tak bolehlah saya sebut ni, kita boleh ingat tak boleh. Kena talaki, syiahsakan baru betul. Jadi bukanlah Nabi buat-buat, bukanlah direka-reka oleh sahabat yang ni, tetapi itulah yang Allah turunkan. Jadi untuk fakta pertama ini, kita akan nampak kehebatan Nabi SAW dan semua Rasul. Kita faham maksud fatanah ataupun bijaksana tu, antaranya ialah kekuatan otak ataupun daya fikir Nabi sentiasa lebih hebat daripada umat dia. Nabi terima Quran 23 tahun, ataupun secara tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Tuan-tuan bayangkan, Nabi dapat satu tugasan yang besar, dalam tugasan yang besar. Di samping Nabi kena sampaikan isi Quran, Nabi kena ajar Quran. Bukan senang tu sekali, bukan senang. Kalau kita nak jadi guru Quran, kita akan fokus itu saja. Susah untuk kita pergi tempat lain. Bukan tak boleh, boleh lah, tapi susah. Ibarat saya memang guru Quran, tapi saya kadang-kadang saya datang sini. Dia sebenarnya susah, sebab kita kena fokus. Tapi Nabi SAW di samping menyampaikan isi, Nabi mengajarkan Quran, dan guru Quran di masjid di sini akan ajar satu bacaan saja, iaitu bacaan Hafs an Asim Tariq Asy-Syatibi. Baru satu. Tuan-tuan tahu tak, ada kalau ikut Jazari yang dikumpul 10 qiraat sahaja, ada 980 tariq. Ada 980 bentuk bacaan bagi 20 riwayat. Subhanallah. Semua tu dalam kepala Nabi SAW.
Nabi boleh ingat. Maka bagaimana qiraat itu disampaikan? Nabi SAW ketika diturunkan wahyu, Nabi akan segera sampaikan. Dan Nabi memilih sahabat tertentu sahaja untuk menjadi guru Quran. Maknanya memang sejak zaman Nabi bukan semua orang boleh jadi guru Quran. Dia memang keistimewaan. Satu, kita belajar sampai dapat. Yang kedua, itu mungkin kelebihan orang tersebut. Maka Nabi SAW juga melantik beberapa sahabat menjadi guru Quran, seperti Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Talib. Ali budak kecil lah, maknanya yang zaman Nabi itu, Zaid, Ubay dan seumpamanya menjadi guru Quran. Dan Nabi SAW akan mengajarkan satu cara baca kepada seorang sahabat. Cara baca kedua pada sahabat kedua. Cara baca, anak saya tidur tak apa, elok dia tidur dalam masjid daripada tidur depan TV kan. Belok tidur dalam masjid. Nanti saya kejut dia. Daripada tidur tengok benda pelik, baik dia tidur dengan kuliah. Jadi silakan tidur. Nak tidur. Baik. Tuan-tuan sekalian, apa dia sebut tadi? Lupa dah. Okey. Nabi SAW akan sampaikan bacaan kedua pada sahabat kedua, ketiga pada sahabat ketiga. Maka sahabat yang dihantar tadi ke kawasan tertentu akan mengajarkan bacaan yang diambil daripada Nabi SAW. Maka keyword di sini ialah amanah. Amanah. Memang Nabi akan ajar banyak cara sebut. Sebab Allah dah turunkan banyak, Nabi akan ajar sini. Wadduha, wadduha, wadduhi, wallaili idza saja, wallaili idza saja, wallaili idza saja, ma wadda'aka. Semua tu Nabi ajarkan, tetapi untuk seorang sahabat mereka ambil satu cara baca dan diajarkan pada orang yang akan gunakan cara tersebut berdasarkan lidah mereka, lahjah mereka. Kepelbagaian cara baca ini adalah bentuk sayangnya Allah pada manusia. Allah Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi SAW supaya orang yang rasa susah boleh baca. Jadi kita sepatutnya tak boleh ikat diri kita dengan satu riwayat. Mungkin orang Kelantan dia boleh baca Warsh, boleh. Dia dah pasal sebut AA tu, jalan je kan. Maka Quran pun dia boleh baca dengan sepatutnya begitu. Syekh di Nashrul Quran, dia sedang, geng ni mereka sedang berusaha untuk mempromosikan pembiasaan qiraat dalam masyarakat Malaysia. Maknanya kita nak cuba satu keadaan di mana kita mesra dengan qiraat. Sebab kita tak boleh anggap hafz ini satu bacaan, yang lain tu aksesori. Tidak, sama. Semuanya itu yang Allah Ta'ala turunkan. Maka sahabat mengajar pada tabi'in dan diturunkan kepada tabi'in. Masa tu tak ada istilah qiraat, sebab seorang guru mengajar satu cara baca, dan guru tersebut ada ramai anak murid. Maka ramailah pembawa-pembawa bacaan. Sampai zaman tabi'in, sampailah zaman kepada imam qiraat kita, Imam Asim. Imam Asim ni tabi'in. Ada kata tabi'in. Dia berada pada zaman yang sangat kenapa? Okey, ni jawapan kepada kenapa qiraat kita yang paling famous hafz. Sebab sanad yang paling pendek. Hafz daripada gurunya terus tanpa orang tengah, Imam Asim. Imam Asim ambil daripada gurunya terus, siapa? As-Sulami. As-Sulami terus kepada Abdullah bin Mas'ud. Direct Mas'ud, Ibnu Mas'ud pada Rasulullah SAW. Pendek sangat sanad tu. Itu antara kenapa bacaan kita bacaan yang utama di dunia. 94% baca hafz, sebab sanad yang paling pendek, satu, antara yang paling pendek. Yang kedua ialah itu lahjah Quraisy. Yang kita baca lahjah Quraisy, lahjah original Arab Fushah. Baik, benar tadi tu. Maka Imam Asim dia imam qiraat. Maknanya dia seorang pembawa. Dia mana pembawa pada lapis yang kedua ataupun ketiga. Dia pembawa. Dia terima bacaan daripada As-Sulami, yang tabi'in ni daripada sahabat bin Ibnu Mas'ud ataupun Zaid. Dia ada banyak sahabat yang dia belajar. Dia bukan macam kita, dia banyak guru. Jadi tetapi yang Imam Asim, anak muridnya sangat ramai, maka dipilih dua yang paling utama. Pada lapis Imam Asim disebut sebagai qari ataupun guru qiraat, ataupun pembawa utama bacaan qiraat. Bacaan satu bacaan. Ada ramai tau, bukan sikit, tetapi nombor yang famous ialah 7 dan 10, ataupun kita biasa dengar qiraat 7, qiraat 10. Yang pertama Imam Nafi' Al-Madani, dia ialah pembawa bacaan di Madinah, Imam Nafi' Al-Madani. Yang kedua Imam Ibnu Katsir Al-Makki, di Mekah ada Imam Ibnu Katsir. Dia tak sama dengan tafsir tu, ni lain, orang lain-lain. Yang ketiga
Imam Abu Amru Al-Basri di Basrah di orangnya. Kemudian Imam Ibnu Amir yang keempat. Kita Imam Asim Al-Kufi. Kita punya bacaan itu ialah guru di Kufah, seorang qari, dia bukan qari tilawah, pembawa bacaan daripada Kufah. Yang kelima, yang keenam Imam Hamzah yang saya sebut tadi yang baca alaihum tu. Yang ketujuh Imam Al-Kisai. Biasa di Malaysia setakat 7 tu lah kita belajar. Ada yang ke-8, ada 9, ada 10. Adakah 10 saja? Tidak, ada banyak. Tetapi yang dapat dikumpulkan secara sempurna oleh banyak imam, termasuk Imam Ibnu Al-Jazari, dia jumpa 10 yang sempat dia kumpul. Tuan-tuan boleh cari, saya jumpa, ambil yang ke-11, tapi dia kumpul 10 sahaja. Okey, bagi setiap imam ini disebut qari. Bacaan imam disebut qiraat. Maka kalau kita punya bacaan qiraat Asim, qiraatnya Asim. Tapi tak boleh cakap macam tu. Sebab kita kena ambil anak murid dia, sebab Imam Asim ajar beberapa cara baca juga yang diterima daripada gurunya, daripada Nabi SAW pun ada banyak. Dia amanah. Mereka ni takkan campur-campur. Dia jaga sanad tu. Yang Ibnu Mas'ud sampaikan pada As-Sulami, itulah yang dia ambil. Dia takkan pergi tempat lain. Dia bacaan Madinah sedap lah. Sebab bila innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pelik sikitlah. Kata macam tak, dia amanah. Apa yang diterima daripada gurunya, daripada sahabat dan Nabi SAW, itu yang dia bawa. Tetapi banyak bentuk. Maka bawah dia ada banyak anak murid. Dipilih 2 yang terbaik. Yang pertama Imam Syu'bah, yang kedua Imam Hafs. Lapis bawah qari disebut rawi. Tadi qari, bacaannya qiraat. Jadi qiraat Imam Asim. 2 anak murid bawah dia disebut rawi. Jadi kita punya rawi siapa? Imam. Yang kedua Imam Hafs bin Sulaiman. Bacaan dia disebut riwayat. Jadi cara kita sebut ialah bacaan kita maghrib tadi dan isyak nanti sampai kita mati nanti ialah bacaan riwayat dulu. Jangan sebut qiraat. Bacaan riwayat Hafs, qiraat Asim. Tapi tak cukup juga, sebab yang Hafs tadi tu, Imam Hafs ada ribuan anak murid. Di Quran tu dia punya sanad sampai bawah. Dan dapat dikesan ada 52 murid utama. 52 banyak betul. 52 tu banyak. Kita baca satu daripada 52, iaitu bacaan Imam Asy-Syatibi. Itu pun bukan direct daripada Hafs. Imam Hafs ada 2 anak murid, ada banyak, tapi 2 yang utama daripada Ubaid bin Sabah dan Amru bin Sabah. Ubaid bin Sabah ada Al-Hashimi, semua. Yang bawah-bawah tu barulah Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Bacaan yang dikumpulkan, yang dibawa oleh Imam Asy-Syatibi, itulah yang kita baca tadi. Jadi tuan sekalian, sebagaimana ibadah lain, Quran juga tak boleh tarkib, ataupun bahasa fiqh talfiq, tak boleh campur-campur. Tak boleh suka-suka kita nak baca Fatihah dengan campur-campur qiraat. Tak boleh, sebab Nabi tak pernah buat. Nabi dah asing kot sahabat. Tu sunnah dia. Nabi dah asing, sahabat ni baca ni, sahabat tu sampaikan ni, Nabi tak campur. Oleh kerana itu, majoriti ulama Quran, antaranya Imam An-Nusairi, berpandangan haram tarkib riwayah, haram campur-campur bacaan. Ikut sedap dia. Sebab itulah kadang-kadang kita tak perasan kita buat tanpa sengaja. Saya suka Imam Mazid ni sebab imam yang berilmu lah. Kita tahu kalau imam tu dia qari ataupun orang belajar Quran, dia takkan buat benda tu. Mungkin sebagian orang bukan dia tak pandai, dia mungkin tak perasan kan, dia campur-campur riwayat. Contohnya apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dia baca 2 harakat. Ni salah ke betul? Salah dan betul. Ada masa salah, ada masa betul. Bila salah? Bila kita tanya dia, tuan, tadi saya dengar tuan baca mad munfasil 2 harakat. Tuan baca bacaan siapa? Dia jawab, saya baca bacaan Hafs an Asim, ataupun riwayat Hafs an Asim. Betul tak? Betul. Tapi untuk kita sandarkan bacaan kita, tak cukup sampai Imam Hafs. Kita kena cari sanad terakhir dia. Mesti cari. Awak baca bacaan siapa ni? Sebab ada 52 ni. Maka kalau dia kata saya baca, okey, yang ketiga bawah tarik, bawah rawi tu dia panggil tarik, ataupun saya guna jalur lah, jalur. Ada 52 jalur.
kita kena specify kita baca jalur yang mana supaya tak bercampur. Maka kalau dia kata saya baca riwayat Hafs an Asim jalur Syatibi, iaitu jalur yang diamalkan di Malaysia, Syatibi, tajwid kita tajwid Syatibi, maka tak boleh baca 2 harakat. Kemudian dia kata tak, saya baca jalur Imam Ibnu Al-Jazari. Dia sebut Imam Jazari, boleh je, tapi sebenarnya Imam Ibnu Al-Jazari, anak pada Jazari, Muhammad bin Al-Jazari. Tetapi Imam Jazari itu dia kompol 52 cara bawah Hafs, bawah riwayat tadi. Maka dia kena specify, dia kena sebut saya baca jalur Al-Misbah, baru betul. Ustaz, kenapa Ustaz baca 2 rakaat? Saya baca riwayat Hafs, qiraat Asim, jalur Al-Misbah ataupun jalur Al-Hamimi, baru betul. Baru nampak dia tidak campur. Tuan-tuan sekalian, jangan, saya tahu tuan-tuan pening. Memang saja nak pergi pening malam ni. Saja nak pergi pening. Sebab apa? Sebab kita kena selalu cabar otak kita, tengok ke belakang balik. Apa yang kita buat betul ke tidak ni? Sebab ada larangan tu, adanya larangan mencampurkan cara bacaan. Alhamdulillah imam kita bagus. Saya bukan nak puji sangat. Saya puji ikhlas sebab ada tempat yang saya solat, bila saya jadi makmum, imam dia baca macam ni, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak apa, sebab saya sebut balik, daripada 52 tarik bawah Imam Hafs, ada 11 ataupun 13 yang baca 2 harakat. Boleh, tak ada masalah. Allahu la ilaha boleh baca 2. Allahu la ilaha illa. Tetapi pada mana? Illa bima syaa. Syaa tu mat apa? Kalau kita sambung mat muttasil lah. Mat muttasil ni ataupun mat wajib muttasil, semua qiraat. Okey, kenapa nama dia wajib? Kerana tidak ada qiraat yang baca kurang daripada 4. Atau bahasa yang lebih tepat, semua qiraat baca lebih dari 2. Itu paling tepatlah. Jadi kenapa tiba-tiba ada orang baca ayat kursi, illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sedih saya dengar sebab majlis tu, dia kata majlis ni nak sedekah pahala bacaan Quran kepada si mati ke, kepada orang sakit ke, apa ke, tapi dia telah buat satu kesalahan yang tak boleh dimaafkan. Sebab Nabi tak pernah baca macam tu. Muttasil ni dan semua mat lah, ialah apa yang Nabi sampaikan sahabat dengar. Tak ada seorang pun sahabat dengar bacaan pada keadaan huruf mat jumpa dengan hamzah dalam satu perkataan, jaa, syaa, semua itulah macam tu kan. Mat muttasil tu dengan 2 tak pernah lagi, tapi ramai baca 2, betul tak? Jangan cari kesalahan orang, tapi kita pernah dengar orang baca macam tu. Especially bila nak cepat, nak buat tahlil tapi nak cepat. Nak buat tahlil buat, tapi buat betul-betul. Itu semua Quran, dia ada cara baca dia. Maka bila baca illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, saya sedih sebenarnya. Apa yang kita buat? Kita nak minta rahmat Allah, tapi kita mempermainkan kalam, itu kalam Allah. Seperti tuan-tuan bayangkan, kita tak samakan Allah dengan makhluk, tapi kalau pada peringkat makhluk, kalau mana Agung punya percakapan di anjing-anjing kan, dimain-mainkan, tak digunakan, tak disebut dengan cara yang betul, main-main, Agung pun akan marah. Kita tak samakan dengan Allah, tapi Allah Ta'ala telah tetapkan warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran sunat, tak wajib. Yang wajib hanya Fatihah saja dalam solat, yang tu je wajib. Selain Fatihah langsung tak wajib, tak baca pun tak apa secara hukum fiqahnya. Tetapi bila nak baca, ada peraturan warattilil Qur'ana tartila, mesti baca dengan tartil, mesti baca seperti mana yang Nabi ajar. Yang saya sebut tadi, ada lebih 1000 cara baca Nabi cuma dalam kepada Nabi je. Maka Nabi ajar, maka kita tak boleh lari daripada cara Nabi. Dalam bab syaa ada 3 pilihan saja, sama ada 4 ataupun 6. Yang kata 4 itulah yang paling tepat, sebab mat muttasil bukan mat lazim. Mat muttasil lah. Kenapa dia jadi 6? Sebab dia duduk kat ujung. Maka sebagian ulama kiaskan dengan lazim, mesti 6. Ada ulama kiaskan dengan arid li sukun, tak kisahlah, sebab tu dia boleh baca dengan 6. Yang penting tak boleh kurang daripada 4. Maka berhentilah baca ayat kursi di hujung ayat yang di hujung potongan yang syaa tu dengan 2 rakaat. Tak boleh, kita kena 4 juga. Yang Allahu la tu boleh maaf lagi, sebab Imam Nusairi, Imam As-Sakhawi kata haram tarkib riwayah.
Tapi ada sebilangan kecil ulama kata tak haram. Asalkan ia salah satu yang Nabi ajar boleh. Asalkan salah satu boleh. Tapi dengan syarat tak sengaja. Sengaja memang tak boleh. Tak boleh kita tartib riwayat. Okey, baik sekali. Baik. Sekarang ni kita dah sedikit nampak lah, walaupun pening nampak lah macam tu ke Quran. Ya, Quran turun dengan banyak cara baca. Memang dia turun siap-siap dengan banyak cara baca. Tuan bayangkan otak Nabi SAW. Tahun ke-5 Quran turun, sekian-sekian banyak ayat, mungkin 500 ayat. Tapi dia kan tak ada susunan, belum ikut mushaf. Sini dulu. Turun tahun yang ke-6, Nabi akan tadarus setiap tahun dengan Jibril alaihi salam. Istimewanya Zaid bin Sabit, dia ada dalam tadarus tu, subhanallah. Dalam pembacaan, sebab Nabi akan semak bacaan, bukan semak, Nabi akan bacakan balik bacaan Nabi kepada Jibril. Ketika itulah Jibril susun. Nabi dah hafal tahun ke-5 punya ayat, 5 tu ayat. Masuk yang tahun ke-6 tu kan tambah lagi, katalah 100 ayat. Jibril susun, tadi tu dekat sini, yang tadi dekat sini. Tuan-tuan boleh buat. Kita dah hafal resepi 100 resepi, tiba-tiba ada orang kacau. Telur tadi masuk kat resepi nombor 4. Pening kita kan. Yang kata cengkeh tu masuk resepi nombor 3. Itu tak boleh, tapi Nabi boleh. Nabi SAW berlaku benda tu 23 kali. 23 tahun berlakunya penyusunan semula ayat berdasarkan tempat letaknya yang Allah Ta'ala takdirkan. Iaitulah bermula dengan Bismillah Fatihah, berakhir dengan An-Nas. Diturun kat sini dulu, turun kat sana dulu, sini, sampai ujung, sampai Ramadan Nabi akan baca balik, susun. Nabi boleh ingat. Nabi tak boleh tulis. Nabi boleh mengalih-alihkan hafazan Nabi SAW. Subhanallah. Takkan kita tak tahulah kalau ada manusia yang sebijak itu. Mungkin ada, tapi yang terbukti ada Nabi lah. Maknanya Nabi boleh rotate-kan ataupun boleh susun semula 6,200 ayat begitu sahaja dalam ingatan Nabi. Dan bukan satu cara baca, Nabi ingat semua ayat dengan semua cara baca. Subhanallah. Tak siapa lagi boleh ingat. Ada tuan-tuan pergi Mesir, syekh qiraat, memang itu kemampuan mereka. Guru saya sekarang kat Puncak Alam, nama dia Syekh Abdul Muhaimin Said Ali Abdul Majid. Tuan-tuan boleh suruh Syekh Muhaimin baca ayat mana, qiraat mana, dia boleh terus baca. Ada orang macam ni? Ada je, ramai dekat Nasrul Quran. Ramai orang macam ni. Tapi bukan ramai, mana katanya ada tapi tak ramai, maafkan saya. Syekh Abdul Muhaimin, Syekh tolong baca surah Ibrahim ayat 4 qiraat ni riwayat Ibnu Jammas. Dia boleh baca, keluar terus. Dia tak payah fikir-fikir, dia keluar terus. Tapi sejarah Syekh Abdul Muhaimin bukan macam anak saya ni. Bukan macam anak saya. Abdul Muhaimin diasuh oleh Syekh Said Ali Abdul Majid. Bapa dia syekh besar qiraat dekat Mesir. Ayah Syekh Muhaimin ialah hakim fasahah tilawah antarabangsa sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang, itulah ayah Syekh Abdul Muhaimin. Diasuh macam mana? Dia khatam Quran tak ingat, tapi tak silap saya lah, dia habis hafal umur 7 atau 9 tahun. Habis hafal. Bukan habis baca, habis hafal. Lepas tu dia masuk sekolah sekejap, sekolah Quran lah. Umur saya tak ingat lah, mungkin umur 14 dia masuk Shubra. Shubra ni ialah level university. Dia tempat belajar qiraat. Syekh Abdul Muhaimin masuk umur 14 tahun. Anak kita main TikTok umur 14 tahun, tapi Syekh Abdul Muhaimin dalam kepala 30 juzuk dengan beberapa qiraat. Subhanallah. Jadi sejarah ataupun jalan hidup menentukan akhir secara tak langsung. Kalau anak kita bukan macam tu, macam Syekh Muhaimin besar, kita tak boleh mimpi anak kita jadi macam Syekh Abdul Muhaimin. Okey, baik tuan sekalian. Okey, saya nak cerita sebagai dan insya-Allah. Okey. Kita jangan pening-pening, walaupun ada banyak riwayat, ada banyak riwayat, tetapi sebenarnya antara 52 riwayat atau 52 tariq tadi, jalur tadi, dia berlega-lega pada 21 perbezaan sahaja. 21 tempat sahaja, bukan 21 perkara sahaja. Okey, di manakah berlakunya perbezaan antara tariq? Ni cerita apa? Ni cerita hafz saja tau. 52 cara bacaan. Jadi kita tengok perbezaan-perbezaan. Okey, di manakah berlakunya perbezaan-perbezaan? Baik. Alamak. Dah isyak dah? Belum. Cepat je suruh berhenti. Baik. Okey.
Yang pertama akan berlaku perbezaan pada mad munfasil. Sama ada yang kata 4 ataupun 2 ataupun 5 ataupun 3 ataupun 6. 2, 3, 4, 5, 6. Kedua, perbezaan pada mad muttasil. Sama ada 4 atau 5 atau 6. Perkara ketiga ialah pada dengung. Kita duk belajarlah apa nama? Mir rabbikum. Nun mati jumpa ra, hukum dia idgham bila gunnah. Idgham tapi tak boleh dengung kan? Mana boleh dengung? Mir rabbikum, mir rabbikum. Boleh dengung tak? Tak boleh bagi tarik kita. Tetapi yang Nabi ajarkan, dalam antara yang Nabi ajar itu ada tarik yang idgham ma'al gunnah. Mir rabbikum. Susah ke senang? Susah nak buat sebab kita tak pernah baca macam tu. Sedangkan itu antara yang diajar oleh Nabi SAW. Yang kita baca, kalau kita dengar orang baca, apa benda orang ni, imam ni, mir rabbikum, mir rabb, dia pergi sengau pula, dia pergi idgham ma'al gunnah pula dekat situ. Kita kata dia salah. Imam tu belajar tinggi sebenarnya. Imam tu belajar, dia baca tarik lain yang kita tak belajar. Tahu kita baca tu, kita teruskan. Yang kelima, yang keempat pada saktah. Saktah sebelum hamzah, seperti mana sebelum hamzah lah, nanti kita bincanglah. Okay, kemudian kalau ada mati sebelum hamzah, macam kufuwan ahad, kan mati kan, tanwin itu mati. Jadi kita baca kufuwan ahad. Ada yang baca dengan saktah, kufuwan ahad. Ini semua hafs. Ini bukan qiraat lain, ini qiraat hafs ni, tapi tarik yang lain, jalur lain. Yang kelima pada takbir. Kita tak dianjurkan takbir antara surah khatam. Khatam surah apa? Ad-Duha sampai An-Nas. Tapi untuk tarik lain adanya perintah takbir. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah, dah habis alam nashrah. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ataupun dibaca pada hujung bacaan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Kita buat kan? Kita Syatibi. Kalau kita buat, kita yang salah. Pergi campur tarik, tak apa. Yang apa lagi? Yang keenam pada mat ta'zim. Mat ta'zim ni apa? La ilaha illallah. Mat tentang Allah, membesarkan Allah. Dalam Syatibi tak ada istilah mat ta'zim. Tak ada istilah, tak ada istilah tu. Kemudian seterusnya, dah azan dah. Saya takut sebab ni Selangor kan. Satu lagi perkara yang seterusnya ialah perkara yang tadi tu, yang tempat itu tempat yang khas, tempat yang umum ialah perkataan yabsutu. Dah bunyi, kita azan sekejap. Okey, azan sekejap. Baik. Yabsutu. Tonton buka siap-siap ayat 245 surah Al-Baqarah. Sementara azan boleh buka siap-siap. Siapa yang ada telefon, 245 Al-Baqarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati was-salati qai'ati Muhammadin wa ba'athahu Muhammad. Innaka la tukhliful mi'ad. Amin. Baik, siapa yang dah buka tu? Kita tak buka semua, kita buka sikit je kan. Okey, tengok ayat muka surat 39 bawah sekali. Wallahu yaqbidu wa nak baca sin ke sad? Dia guna okey, resamnya huruf sad tapi ada simbol sin. Okey, kita baca yang mana? Sin sahaja. Tak boleh pilih. Kalau kita nak sandarkan pada Imam Asy-Syatibi, Thariq Syatibi, hanya sin sahaja. Wallahu yaqbidu wa yabsutu sin. Lepas tu baru tebalkan ta kan? Sutu. Boleh tak baca wa yabsutu? Boleh kalau Thariq lain. Maka jangan tak boleh campur. Thariq tak boleh campur. Kali ini saya kata tak boleh campur sebab Nabi tak baca macam tu. Nabi akan baca satu bacaan dengan satu cara baca. Jadi tak boleh campur walaupun dalam buku tajwid sebahagiannya. Dia tulis kata yang utama baca sin. Boleh sad. Betul tapi kena syarah lah. Sebenarnya kalau kita berniat baca Syatibi tak boleh pilih sin sahaja. Okey, di manakah tempat yang boleh pilih kalau sin tu bawah perkataan seperti mana? Cuba kita tengok surah At-Tur ayat 37. Surah Tur ni surah yang saya memang susah nak ingat lah ke dalam hafalan sebab dia susah nak. Okey, dia berada di muka surat yang At-Tur ayat berapa tadi? At-Tur ayat 37. Muka surat 525. Cuba tengok muka surat 525. 525. Jumpa 525. Ni contohlah, tak sebab baca semua. Am indahum khazainu rabbika am humul. Ni sin dia duduk bawah pula. Sekarang sad dekat atas, sin tu dekat bawah. Kalau kita menyandarkan bacaan kita pada riwayat pada Thariq Asy-Syatibi, kita boleh baca dua-dua. Kalau sin dekat bawah, baru boleh baca dua-dua. Maknanya dua wajah. Cara pertama ialah sad musaytirun, yang kedua ialah sin musaytirun. Musaytirun. Jadi makmum, tiba-tiba imam baca, saja nak kenakan makmum, rabbika amhumul musaytirun. Betul lah dia baca cara kedua bagi Thariq Asy-Syatibi. Nak kata itu sekalian, kalau kita tidak talaqi dengan guru yang telah disahkan bacaan mereka, ataupun guru tu ada sanad bacaan, kita kena jumpa guru-guru macam ni, minta dia sahkan bacaan kita. Betul ke saya baca ni? Sebab saya tak nak baca salah. Kalau guru tu akan tanya, awak nak baca apa ni? Saya baca Syatibi. Okey, guru tu akan kata, okey, awak kena baca Syatibi dalam pembacaan kita. Jadi dia akan bagi sanad. Dia akan cakap apa? Orang ini telah baca dengan aku bacaan riwayat Hafs an Asim Thariq Asy-Syatibi. Dia bagi nama daripada sampai Nabi SAW. Sebab tak boleh campur, tak boleh campur. Okey, itu contoh bagi sin. Perkataan musaytirun, kemudian khilaf lain pada az-zakaraini, al-ana, Allah. Kemudian pada yalhazzalika, kita baca yalhazzalika ini, kalau kita baca surah Al-A'raf ni, kita akan baca dengan idgham yalhazzalika, sebab ada sabdu kan. Itu Syatibi idgham. Tapi kalau Thariq lain lagi 51 tu, sebahagiannya baca dengan
Izhar. Yalhath zalika. Susah. Tha tu mati betul-betul. Yalhath zalika. Makhraj sama. Subhanallah. Contoh-contoh yang tak sempat. Apa lagi? Okey, cuba ini yang sempat kita buka nombor ke nak kena berhenti dah. Oh, dia suruh kena berhenti. Ke boleh sikit lagi? Boleh lah boleh. Esok hari Senin kan? Esok kerja. Sorry. Cuba tengok mana ni? Surah Yusuf ayat 11. Bukan, surah Hud ayat 42. Surah Hud, buka surah Hud. Ini pasal surah Hud ayat 42. Sebentar saya carikan. Saya tak ingat muka surat. Ayat tu bolehlah ingat. Okey. 200 lebih ni ayat muka surat 226. 226. Okey, cuba buka 226. Di sini ada banyaklah benda yang pelik banyak benda pelik. Yang pertama pada majriha, sabar dulu. Kita tengok pada yang bawah tu. Di mana? Pada ayat ke-42, tengah-tengah muka surat. Fi ma'zi wa kana fi ma'zili ya bunayyar. Nak baca apa ni? Kam ma'ana. Betul. Kita baca dengan kam. Sebab apa? Sebab dekat mushaf mim tu dah sabdu dah. Senanglah kita nak faham. Oh, saya tak boleh baca ba, saya baca mim sebab mim sabdu. Okey, untuk Syatibi baca dengan ya bunayyar kam ma'ana. Tetapi untuk tarik lain, di sana adanya izhar. Ya bunayyar kab ma'ana. Ya bunayyar kab ma'ana. Jadi kita kena tahu kita baca apa. Maka kalau kita baca Syatibi ya bunayyar kam sahaja. Tapi kalau kita dengar ada imam baca ya bunayyar kab ma'ana, dia tak salah. Mungkin dia tersalah, ataupun mungkin dia sedang membacakan tarik lain, jalur lain bagi riwayat Hafs qiraat Asim. Yang alimnya dia, yang jahilnya saya. Saya letak diri saya macam tu. Bila saya dengar benda pelik, zikir ke ataupun ceramah ke, saya akan letakkan diri saya di tempat jahil dulu. Sebab kadang kita tak tahu apa yang orang lain tahu. Kita rasa kita tahu perkara tu, sedangkan kita belum tahu pada tahap orang tersebut. Contohnya macam tadilah, ada orang kata gini, tapi bila kita belajar sikit, oh betul lah aku yang salah kot. Rupanya aku tak tahu. Aku pernah dengar orang baca ya bunayyar kab. Aku pergi tegur dia. Orang tadi pun dia alim, dia tawaduk, dia betulkan ya bunayyar kam ma'na. Dia tawaduk. Sedangkan kita yang salah. Nampak tak sifat orang berilmu ni? Sepatutnya dia semakin menunduk. Maknanya bila dengar benda pelik, mungkin aku yang tak tahu kot. Mungkin dia belajar. Ternyata selalunya begitu. Ternyata selalunya yang salahnya kita yang rasa dah pandai. Wal-iyazubillah. Nak tak sempat lah tuan-tuan sekalian. Apa nama pasal tu? Pasal saktah. Kaf ha ya ain. Ain tu berapa harakat? Kita boleh baca 4 ataupun 6. Kaf 6, ha 2, ya 2, ain 4 atau 6. Tu Syatibi. Sad 6. Tapi untuk tarik lain 2 pun boleh. Kaf ha ya ain. Ain 2, tapi ada dengung lah. Ain sad. Kaf ha ya ain sad. Kita jadi makmum dia, apa benda dia tak baca mat lazim tu. Mat lazim tu. Sedangkan itu ialah mat lazim yang perselisihkan. Lazim mesti 6, kenapa pula 4? Itu cerita banyak sangat. Tu kena kuliah lagi 4-5 kuliah baru habis. Dan yang lain-lain seperti salah, sila, surah Al-Insan, maknanya ada 21 tempat perbezaan antara torik-torik. Maka tuan sekalian, seronok belajar Quran ni. Untuk hafz saja ada 52 torik. Imam Syu'bah pun jadi campur-campur tu ada 100 lebih. Ada berapa ya? Ada 100 lebih sikit. Untuk hafz sahaja ada 130, tak ingat saya, ada 130 macam itulah. Keseluruhan riwayat untuk hafz an Asim. Jadi kita ni sebenarnya saya lah baru belajar sikit sangat. Jadi bila nampak keganjilan sebaik-baiknya kita letakkan diri kita di tempat jahil dahulu. Kita bertanya kepada orang tersebut. Saya dengar ustaz ke imam ke tuan baca tadi mat munfasil 2 harakat. Boleh tak ajar saya di mana boleh baca 2? Kalau dia alim, insya-Allah. Oh, tadi saya baca Tariq Al-Hamimi. Awak tak perasan ke saya baca Yabsutu? Dah betul-betul. Dia alim lah. Tapi jangan kita tak tahu
kita terus tuduh orang ni salah dan seumpamanya. Sebab tu masuk dia orang solat jangan jadi hakim. Ada jemaah kita ni ustaz, dia hakim. Dia tengok sampai imam dia imam ni. Tapi kalau jadi imam habis juga kan. Ketahuilah ada perbezaan pembacaan di duduk ni dengan baca solat. Saya tak boleh nak samakan. Saya susah. Bila saya mengajar boleh pula baca elok. Bila jadi imam macam tak boleh nak baca macam yang saya mengajar. Dia memang macam itulah. Wallahu alam, itu kelemahan saya. Wallahu alam, tu saja. Jangan suruh jadi imam isyak. Ustaz jadi imam isyak, saya tak nak jadi imam isyak. Takut. Dah tahu ni takut pula jadi imam isyak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.